sebab tu satu benda lah, benda ni aku cerita in general lah. Kita sebagai bapa, sebagai parent, sebagai penjaga untuk anak-anak ni. Anak-anak ni datang daripada Allah. Allah bagi kat kita. Ni hadiah tu sebenarnya. Hadiah dan satu tugasan kita untuk menyambung sinar apa orang cakap Islam tu sampai hujung zaman. Sampailah ditiup sangkakala nanti dibawa pergi kita ke alam lain benda ni. Kan? Bila benda ni dapat kat kita kena jaga. Kan? Hang dah bila hang kahwin. Hey Cappy, how you doing? I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. Leave me alone. Tu memang hang dah bersedia prepare untuk hang prepare, hang kena prepare untuk dapat anak tu confirm kan. Dapat tak dapat tu terpulang kepada Allah Taala lah kan. Itu dia punya perjanjian. Jadi bila dapat, kita kena jaga seeloknya lah. Sebab tu bila jadi ada kes, aku tengok hari tu pakcik ni susah duduk tepi jalan apa semua, kena buang anak. Bila cerita balik, bapak dia dulu garang makan terajang kan. Jadi time ni kaki perempuan, kaki mabuk. Bila dah tua macam ni, hang mula merempat. Anak-anak tak peduli ke hang. Itu salah hang sebagai bapa. Bukan salah anak-anak hang. Sekarang ni hang kena benda tu dipanggil kifarah. Sebab hang tak jaga harta benda yang dibagi oleh Allah Ta'ala dekat hang. Tapi itu terpulang lah kan. Aku tak pandai sangat. Tapi itu berdasarkan apa yang aku nampak. Betul tak? Hang kalau bapak hang darah hang pada kecil. Tiba hang sulang kan, persimpanan kat jumuk kan. Tiba-tiba hang dah besar. Dia susah, dia macam hang tak kata senang lah. Hang boleh kerja, boleh bagi makan family hang. Kan? Hang tengok bapak hang tak rasa geram lah. Aku tanya hang. Hang tak ada rasa kalau tiba-tiba dia datang, weh tolong aku nak makan, aku tak ada rumah nak duduk kan. Kalau aku lah sebagai manusia kan, aku memang tak lari perasaan marah-marah tu. Mungkin aku akan shoot muka dia 3-4 biji. Kan? Betul ya? Itu ya kan? Lepas tu mungkin aku tolong lah, aku bagi kemah duduk tepi jalan lah. Tapi itu individual lah, aku cakap terang-terang. Sebab tu kita bila buat satu benda, time kita sekarang ni, kita kena fikir dia punya consequences 30-40 tahun lagi. Budak-budak ni fikir apa kat kita sebagai mak bapak. Biarpun dia kecil kan, dia tak faham apa. Tapi benda tu akan sedikit sebanyak, dia akan efek dia punya mental tau bila besar nanti. Dia akan nampak kita benda ni kan. So kita kena sedap sendirilah benda ni. Kalau budak yang dia dera tu katalah dia belah oleh family angkat, sekarang dia jaga, dia dera. Budak tu membesar. Besar dan jadi orang. Hang rasa mak dia buat apa? Dia dera mak dia balik lah. Confirm. Aku boleh cakap kan. Confirm lah. 70% dia akan buat dalam movie lah. Dia tengok selalu macam tu. Ya. Itu bukan Tapi revenge kan, tau. Itu bagi aku tu panggil benda tu kifarah. Kadang-kadang kan benda yang macam tu, benda ni kan bila efek dia dulu lah, masa silam dia dera, benda tu yang boleh ubah dia punya mental. Dia buat balik benda tu kat anak dia, dia akan buat balik dekat orang lain. Itulah, kalau dia buat dekat mak dia ke, dia buat kat anak dia, okay, dalam dia punya circle lagi. Kalau dia buat kat orang lain, kat orang yes. lain kan. Sebab bila dia mental ni, bila dia dah benda tu tak boleh nak ubah dia dah. So, kita ada anak, kita jagalah anak kita elok-elok. Tu je. Bagi contoh elok lah kan. Kalau anak terajang bapaknya, depan mak anak, pergi belakang sikit terajang bapak macam tu. Macam tu lah. Kita punya orang cakap benda-benda ni terjadi kan. Kadang kita tak sedar kan. Ini ada kes hari tu artis mana duduk main dengan perempuan dalam bilik dengan girlfriend, anak kantoi. Bodoh lah. Benda tu babi weh. Memang lah. Puki mak hang lah hang buat macam tu. Benda tu efek mental dekat anak dia lah. Ya. Dia ada satu benda yang aku terbaca pasal dia panggil apa? Hypersexual. Dia macam dekat budak. Kira hang benda macam tu lah, main dengan girlfriend ke, main dengan bini ke depan anak ke, hang tanpa ada orang cakap anak tu sedap, tanpa orang cakap dia nampak benda tu. So benda tu masuk dalam mental dia tau. Jadi dia ingat benda tu boleh buat. Ya, yes. Ada kes kan yang budak tadika tu. Budak sekolah rendah. Ada. Sampai berdarah kan. Ada bini, ada. Kongkit. Sebab dia bila dia ditanya, dia cakap sebab dia tengok mak ayah dia. Ya. Hang bodoh kau nak main punya tak sabar anak duk jaga duk main buka seluar yang tak tahan ni.
Bodoh lah weh. Itu pun Ha. kira penderaan juga tu. Penderaan Itu Penderaan tu mental lah. Mental. Penyakit dia dipanggil hypersexual kalau hampa boleh baca lah. So sedikit rant daripada aku lah sebab aku geram okay, macam ni. Dan ada orang konon-konon nak viral, oh bapak dia ni kenapa hang tak jaga bapak weh, bersebab ke hang sebagai seorang anak biar bapak hang pergi jalan? Aku tanya, kalau hang tak ada sebab, kalau bapak hang bagi hang sepenuhnya cukup daripada kecil sampai besar, memang dia boleh cerita, saya jaga dia 15 tahun dengan kasih sayang. Dia kasih sayang dia tali pinggang, besi panas, kayu baseball, mabuk todi, dan gam. Aku baca dia pun komen, alah kami dulu kena tibai apa semua pun boleh jadi orang ke. Setiap orang tak sama lah. Setiap orang tak sama. Itu Pula pula. Bendi. Kita kena. Kita tak buat kat anak kita balik. Kita takkan buat kat anak. Sebab kita tahu benda tu sakit. Ya, kita takkan buat. Sakit dan dia jadi macam sebagai ni lah kan. Ada setengah aku tengok anak-anak pakai cikai gila. Memang cikai gila. Baju pun punya bandel pun boleh beli, boleh power lagi pada baju anak dia. Bapak nuja baju selak jean Levi's, baju masuk dalam, posh bag, collar naik, haircut, rambut cacak, spek mata rebel besar kan. Pakai Wira aerobag modified Evo. Ni buat ini in general lah aku cakap. Contoh. Contoh lah. Tapi anak-anak hang terbiak macam tu. Ada je orang pakai kancil, tebu, barai, cikai. Tapi anak-anak dia jaga. Cantik je kalau tengok anak-anak keluar bau wangi. Man. Itu tanggungjawab kita sebenarnya satu lagi. Kan. Hang daripada orang-orang nak budak-budak dia kan tahu apa hang bagi dia pakai kain pelekat pun dia pakai je keluar. Dia tak peduli. Tapi bila bertutup kan. Ya, dia tak tahu apa. Kita ni lah yang orang cakap mak bapak ni kena corakkan. Hang beli kasut 400 kan. Tak payah 400 hang beli kasut 3,500. Kan? Takkan anak hang nak pakai kasut 300 pun hang macam Allah susah nak keluar duit. Tak boleh weh, benda ni tak boleh. Benda ni kita kena sedar sendiri, faham sendiri. Kan? Kita pergi berjalan dengan member, pergi sana sini. Anak duduk rumah tu dia kesian duduk rumah main game. Tinggal. Keras. Keras. Kita duduk happy-nya aku hari ni. Wah, dapat karaoke kan ni semua. Anak hang kat rumah makan tu dah nasi kicap telur. Tapi yang jenis tinggal kat nenek tak? Itu ada sebab dan sebab. Bukan. Maksud aku mak ayah Nenek jaga. Pergi berlibur. Itu memang haram dedah. Yang ni memang aku nak rant lah. Hang pergi seronok. Aku tak tahu sebagai manusia yang berhati lah. Ada hati. Aku ni belajar tak jauh, tak pandai. Semayang pun kena cakap. Apa orang cakap semayang pun bongong. Kan? Baca Quran pun gagap. Kan? Tapi orang-orang macam ni, aku labelkan dia orang sebagai pundek. Sebab hang pergi happy, hang tak fikir ke anak-anak hang, weh. Bodoh lah. Hang tengah seronok, hang tak fikir anak hang. Babi apa pergi mak anjing, weh. Pergi tengok wayang. Pergi jalan-jalan, makan. Aku kan. Aku ada pergi tengok wayang dengan member aku macam cerita PG rated, aku pergi tengok dengan member aku. Cerita yang kartun ke, cerita Avengers yang orang cakap macam ni, aku bawa anak aku pergi tengok. Kan. Itu anak kita aku semua. Itu kita orang cakap bukan apa sebenarnya kan. Itu sebagai hiburan untuk bawa anak. Sebab tu bila aku keluar setiap minggu bawa anak aku, bawa family aku jalan-jalan, itu sebagai nak bagi mereka happy. Sebab mereka terpuruk kat rumah 5 hari. Aku kerja, bini aku kerja. Betul lah. Kan? Takkan hang bila nak keluar kena 6 bulan sekali bawa anak. Kan? Sedangkan hang tiap ujung minggu tu dia pergi melancong, pergi riding. Tak boleh keluar PKP tak boleh keluar. Tapi benda ni kena sedar lah. Lepas tu yang jenis tinggal pula anak kat rumah nenek hang dah tua sakit tak larat nak jaga anak hang. Semata-mata nak penuh impian hang dengan bini hang nak berendek 2 orang. Biar apa check in hotel mantek pula lepas tu buat anak seorang lagi dapat anak bagi nenek jaga lagi. Senang. Itu yang aku maksudkan. Kan. Bukan hang pergi jalan, hang pergi kerja, hang tinggal kat nenek. Sebab mungkin nenek hang bagi duit ke untuk mengasuh ke, itu lain cerita lah kat mak mentua hang ke. Sebab bagi aku kan, satu lah, hang bagi duit ke, hang bagi belanja ke, hang bagi ni sebab dia jaga anak hang, itu benda tu memang tak boleh lah bagi aku, tak boleh. Itu bukan tanggungjawab dia jaga cucu-cucu dia, tanggungjawab hang kot. Gila ke apa? Aku memang aku tak tinggal anak aku rumah orang kecuali rumah pengasuh.
Aku tinggal, aku set, aku tahu aku risau ni pergi ambil. Itu akulah kan. Sebab aku memang nampak macam Mamat ni punggah boleh jadi bapak lah dulu kan. Tapi benda tu kita belajar sendiri ikut pengalaman kita lah kan. Betul. Tak kata cerdik mana lah, tak adalah sampai belajar tinggi-tinggi di menara gading apa semua kan. Tapi as manusia aku belajar dengan diri aku sendiri, belajar dengan sekeliling aku, belajar dengan apa yang aku nampak. Sebagai hang ada perasaan, anak tu ada darah daging hang dapat rasa kau apa dia rasa kadang-kadang tu. Benda tu simple je. Anak hang sedih dia nangis kan, kena ni ke tak nampak barang dia tak boleh nak, mesti terasa weh lah hati hang benda tu, sebab hang pernah jadi macam tu dulu masa kecil. Aku rasa yang pasal kes yang Melaka tu Betul tak? mungkin 6 tahun tu sebab 6 tahun tu bukan mak dia yang jaga kot. Itu yang dia dengar. Dia geram lah tu. Sebab ada aku terbaca dia punya ni, dia kata macam dia macam berasa iri hati dengan budak tu sebab family dia yang jaga dia tu senang. Aku rasa macam ni. Aku rasa macam dia duduk situ. Contohlah hang macam hang bagi makan nasi dengan telur lah, contoh lah kan. Betul budak tu macam makan ni je ke kan. Lepas tu dia kata hang dah duduk seronok sana, makan sedap semua. Anak komplain pula kat sini kan. Macam tu lah. Sebab tu aku cakap tadi budak dia kan tahu apa. Hang bagi dia buat apa. Kau dia nak makan kesian kan. Satu lagi sebab dia jangan kahwin muda lah. Kalau rasa bodoh jangan kahwin lah. Tu je. Kalau rasa anak-anak tu sebagai liability, orang cakap apa bebanan kepada hang tu, usah kahwin lah. Hang pergi main puki lah. Betul. Betul. Kalau dia jadi hang kahwin tu untuk apa? Untuk memburit aja. Untuk halalkan burit yang dijodoh tu. Putus hang. Kan? Aku marah benda ni. Aku marah sebab aku ada family anak aku ada sebab benda ni terjadi. Kan? Kita podcast pun sambil jaga anak kan. Bukan anak jaga kita jaga anak. Aku tak minta banyak lah kan. Mungkin besar esok aku tak nak susahkan mereka juga. Aku mungkin nak duduk umur orang tua-tua kan. Tapi kalau dia rasa nak jaga aku, dia jaga aku, tak ada hal. Kalau tak nak jaga aku dengan bini aku boleh duduk umur orang tua. Tak nak susahkan mereka. Kalau dia pun tak nak jaga, aku boleh jaga. Tak boleh. Tak boleh. Kita buat podcast dah tua. Dah masalah semua sama tua tak payah kita duduk rumah sendiri je sama-sama lah. Buat jadi rate. Kita duduk rumah bujang. Kita buat rumah bujang sendiri. Bujang ni. Rumah orang tua-tua ramai-ramai. Tapi bujang kan semua. Bujang lepak santai. Motor tu stroke kat depan. Keluar. Ni buatlah ni. Defection alumni house. Tak orang tapi kita masuk sekali siapa yang pernah kita interview kan. Lebih kurang macam mana artis? Boleh ke kita interview artis ni? Tak tahu. Dalam proses lagi. Dia busy. Selalu busy. Itulah busy panjang. Biasa tu. Nanti aku contact Misha Button, aku try deal tengok macam mana kita boleh tak buat deal. So interview. Kenapa dia crack dulu masa dia cerita di OC season 3 dia dah crack. Cari ni lah. Cari apa siapa ni? Tekan bini aku ni lah nurse kan. Frontliner. Aku nak cari artis penyanyi ni. Lain macam lah. Boleh keluar daripada bulu hang. Artis lah. Semedang je. Kata cari Zul lah. Zul pelakon. Kalau penyanyi. Tanya pasal deepfake tu. Nyanyi ni. Siapa lagu-lagu pun lagu ni. Shimmy shimmy ay. Andi Bernadi. Tak ni. Ni tu. Penyanyi. Oh. Buka. Motherfucker. Betul lah. Nama dia. Tak kenal siapa. Aku tahu nama dia. Marafika. Saya Marafika. Boleh dah. Habis Fendi tak belit ni habis ambat. Aku rasa Abad ni kena tidur luar anggar. Tak apa Abad tidur office macam aku juga sebelum hari. Hana macam Wolverine. Hana lah macam Wolverine kacuk dengan Thanos. Wolverine kacuk dengan Thanos jadi Azizang Semang. Okay lah weh. Dah melalu lah panjang ni. Aku pun
Itu je lah yang Sejam lah, sedikit sejam sebanyak lah. sedikit sebanyak yang aku boleh kongsi lah pasal kes quarantine kat office kan. Sebenarnya tak best pun. And aku pun berharap kes ni berkurangan lah. Maksudnya at least yang mana frontliner yang boleh bekerja secara normal balik. Semua orang boleh hidup tapi- macam normal balik. Sekarang ni Tapi Razan benda tu boleh ke? Tak tu lah, aku berharap. Aku tak rasa betul boleh tapi berharap Tak lah. dia akan okey satu hari nanti. sekarang ni Dalam bagi- masa 10 tahun lah aku rasa baru boleh okey balik. bagi Apa dia, Mini? nombor berapa Oh, untuk esok. untuk siaran yang kita keluar ni. Esok target aku Target. rasa boleh pergi 6,000 kot. 6,350. Aku 6,000. 4,800 Oh turun. Okey, hang turun. Aku maintain lah sekarang berapa 5,000 5,700. 5,700 lah maintain lah 5,500 ha. 5,700 juga lah. Dia 5,700 2 hari. Oh, semua kan. Dah Baik 2 hang hari. berapa baik tadi? 6,350. Oh dia memang memang teruk ha. Dia jenis suka nak, dia suka nombor banyak. Memang gila babi tu. Hang nak penduduk 10 ringgit kat sini ya. Tapi Tak, konsekuen dia kita tengok aku rasa okey dari segi minggu depan lah. Minggu depan. PKPD 2 minggu. Jangan risau. Kita duduk Okey, rumah 2 PKPD 2 minggu. minggu. Relax. Pendek asal apa yang akan jadi kerja minggu tak payah depan. buat. Saya tak rasa. Selepas 4 hari bulan. Dia PKPD ikut tempat kot. Kawasan yang hotspot baru PKPD. Tempat lain nak keluar pula. Tapi sekarang semua hotspot gila. Itulah pasal. Ikut lah. Selangor rasa- memang PKPD lah ni. Aku rasa balik kepada 2020 pula. Macam tu. Maksudnya kilang-kilang tutup. Macam Kemungkinan lah. Itu je lah yang Yes. aku boleh rasa. Untuk Kalau dia 4 buat bulan. macam tu okey lah 2 minggu tutup dan depa quarantine semua betul. Sebenarnya benda tu paling safe lah. Kan hang swab test semua, quarantine 2 minggu yang ada ni tarik keluar Terentak. lepas tu kilang mana. Buat macam tu terus. Kan. Tapi kita jangan lupa ada satu golongan yang bergembira sekarang ni. Mintalah tolong kawan-kawan kita yang dalam kesusahan. Kau dia mana? Orang kerja gomen lah. Orang gomen mana kena potong gaji. Oh. Okey. Hang yang cerita Kan. macam kena sakit nak mati ke? Ya, tak ada lah kira kalau ada duit lebih tu derma-derma lah sikit kat Alhamdulillah. ABU ke siapa kan. akhirat. Buat saham akhirat. Gaji tak kena potong. Segala macam yang tak payah apply pun semua dapat. So tak ada masalah kan. Yalah. Tapi kalau government pun cari orang nak minyak duit pun susah ke mana? Kan. Itu cerita lain. Aku macam tahu cerita tu. Itu cerita lain. Alright. Okay, bye. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita next Assalamualaikum. week. Share, subscribe, like Aziz Osman. Bodoh. Hey, Cappy, how you doing? I'm doing fine. So leave me alone. So